Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita dapat sama-sama berhimpun solat fardu maghrib berjamaah, dan kita akan terus masuk ke dalam satu majlis ilmu, majlis sambutan forum Ma'al Hijrah 1443 sebelum maghrib tadi. Masuk saja maghrib tadi 1444 1 Muharram 1444 Hijrah. Jadi pakat-pakat boleh cari takwim baru 1444 Hijrah insya-Allah untuk waktu-waktu solat tahun 1444 insya-Allah. Jadi muslimin muslimat, ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat menambahkan lagi keberkatan majlis kita pada malam ni insya-Allah. Jadi untuk acara forum pada malam ni, kita akan mulakan dengan pentausiah khas oleh Al-Fadil Syekh Muhammad Radhi Abdul Rahman Al-Hafiz. Kemudian selama 20 minit kemudian kita akan mulakan forum Ma'al Hijrah bertajuk Islam Dihina, Peranan Pemuda, dan insya-Allah akan disentuh juga oleh pentausiah khas kita pada malam ni insya-Allah. Jadi untuk pentausiah khas, saya tak memperkenalkanlah kot. Anak Quraish Masjid Al-Irsyad dah kenal setiap minggu Syekh Radhi Abdul Rahman Al-Hafiz, tuan guru kita lah, yang mengajar Al-Quran dan juga tafsir Al-Quran, talaqi Al-Quran setiap Jumaat malam Sabtu di Masjid Al-Irsyad, setiap Jumaat malam Sabtu. Jadi Syekh akan ajak Al-Quran, baca, dan jemaah ataupun hadirin akan ikut Syekh baca. Bila hadirin baca, ada kesalahan Syekh akan tengok direct. Dan di samping tu juga Syekh akan hurai apa-apa ayat Al-Quran yang perlu untuk dikupas berdasarkan isu-isu semasa. Jadi tanpa melengahkan masalah, kepada Al-Fadil Syekh Muhammad Radhi Abdul Rahman selaku pentausiah khas kita pada malam ini, malam Ma'al Hijrah, dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa aqwalana wa af'alana ala dinika wa ala ta'atika wa ala millati nabiyyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Terima kasih yang berbahagia Tuan Imam selaku pengurusi majlis kita pada malam ini,
dan yang dikasihi anak-anak kita, tetamu kita pada malam ini yang datang jauh daripada Penang tuan-tuan, iaitulah Ustaz Nadri Hanafi dan Al-Fadhil Ustaz Hanbali Zulkifli, yang kedua-duanya masya-Allah muda remaja lagi insya-Allah, dengan kita kata tenaga yang baik. Seluruh ahli jawatankuasa masjid, pegawai masjid, dan tak dilupakan kepada sahabat ana dan guru ana Profesor Dr. Ali Said yang terus sama-sama berada dalam program kita pada malam ini, yang bukan sehari dah puluhan tahun, yang memiliki pengalaman yang begitu banyak, yang datang balik bercuti, dan insya-Allah mudah-mudahan kita semuanya berada dalam rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu banyak tuan-tuan, Profesor Dr. Ali, cuma sebab bahasa lah yang kita kata susah sikit untuk memandangkan beliau, yang kita kata orang Arab yang masih lagi kita kata tidak menguasai sepenuh bahasa Melayu. Ilmu macam lautan tuan-tuan, cuma adalah pandai-pandai lah tuan-tuan, masya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Imam, terima kasih kepada panel-panel yang datang daripada jauh untuk menjayakan program. Terima kasih kepada anak-anak yang turut serta pada malam ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dalam kita menjayakan program Ma'al Hijrah ini, ada beberapa perkara penting yang perlu kita ingat, yang perlu kita ambil tahu. Sebab kesemuanya kita akan mati. Kita semua akan mati, dan pasti kematian itu. Tuan-tuan pun boleh tengok ke depan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Allah, untuk berjumpa dengan Allah, kena apa? Kena buat, kena amal soleh. Nak buat amal soleh ini ada garis pandunya, iaitulah nak ikut siapa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadar dah, laqad kana lakum fi rasulillah uswah. Tidak ada satu contoh yang terbaik, tak ada dah. Model nombor satu yang terbaik Nabi kita. Dan asas apa daripada Nabi kita? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa saja yang didatangkan daripada Nabi, baik pada perkataannya, pada perbuatannya, dan segala kehidupan Nabi itu, fakhudhuh, ambil, ikut, buat. Wa ma nahakum anhu fantahu. Adapun apa saja yang dicegah larang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tinggal. Kita tinggal tu walaupun benda itu pada zahir mata kita menguntungkan kita. Pada zahir matanya kita kata dia memberi manfaat kepada kita, tetapi bercanggah dengan kehendak Nabi, maka tinggal tu. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Maka dia nak kena buat amal soleh yang banyak, tuan-tuan. Amal soleh yang banyak. Kisah Nabi Musa alaihi salam, tuan-tuan. Nabi Musa alaihi salam satu hari dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, nak kenal, ya Allah, tolong tunjuk siapa wali kamu, siapa kekasih kamu. Lalu Allah beritahulah kepada Nabi Musa di satu tempat, di sekian tempat, nama si fulan bin si fulan. Nabi Musa pun nak tengoklah siapa wali Allah. Lalu pergi di sana, cari, tanya si fulan ni. Dan beritahulah nama si fulan dan sekian orang. Nabi Musa pun cari jumpa, duduk dalam rumah buruk. Dalam rumah buruk, dalam keadaan kita kata dalam keadaan sakit yang sangat tenat, yang kita kata berlantaikan tanah, berbantalkan tanah. Nabi Musa teriak, ya Allah, apakah ini wali kamu? Apakah ini kekasih kamu? Nabi Musa teriak. Nabi Musa gambarankan maknanya seorang yang kita kata hari ini mungkin pakai jubah hebat macam ni lah kita kata. Mungkin kita kata dikenali masyarakat, cuma yang Nabi Musa tanya orang kenal, tapi kenal dia orang baik saja. Dia tak susah orang, tak kacau orang, duduk begitu saja.
Nabi Musa mana? Akhirnya dia meninggal. Dan meninggal, tengok orang apa kata tu, Allah hantar Nabi Musa untuk urus jenazah dia. Nabi Musa ulul azmi tidur atas tanah, tuan-tuan. Wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu iman ini bukan kita kata pada zahir kita. Jangan kita menilai, kadang-kadang kita kata pada zahir kita. Tapi Allah sebut tentang takwa. Allah menyatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakrin wa untha wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Takwa yang dinilai oleh Allah. Ini benda yang kita tengok. Begitu juga di kita di sebelah. Allahumma salli satu Syekh Abdullah Abbas. Orang situ panggil orang baik saja, tuan-tuan. Ana sempat beberapa kali jumpa dia duduk dekat gate kereta api di Kok Diang sana. Orang tu panggil orang apa? Orang ni Pak Lamdin. Mungkin orang sini sebut Pak Lamdin kenal kot. Ni duduk sini ya, kat jauh mana pun. Cuma meninggal di apa? Di dekat Pulau Nerang sana. Pak Lamdin, orang kanan kulit hitam dulu. Dia pergi di petani, cari jenis turu jenis tok wali ni, tuan-tuan. Sampai di petani, turu petani kata, hang balik. Hang mai apa ni? Hang mai apa? Dia kata, aku nak cari tok wali. Dia kata, hang mai apa? Hang balik tempat hang orang. Disebut nama Syekh Abdullah ni. Allah yang hak Pak Lamdin. Dia kata, ada tidur seminggu. Duk tidur tu. Dia tak kata. Dia buat kerja dia. Mek kayu api, jemuk tengah hujan. Dapat perasaan 24 jam. Nampak perasaan dia. Duduk dalam kelambu tu tulis Allah penuh dalam kelambu dia. Pak Lamdin dia kata, aku tidur seminggu lah kali tak dapat apa-apa, aku balik. Cuma apa yang nak cerita ni, tuan-tuan, pada hari kematian dia, orang yang mengurus jenazah orang kampung tak kenal. Orang kampung tu tak pernah tengok yang mengurus jenazah ni. Itulah awliya Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Tak dikenali sebilangan masyarakat, tetapi ada orang-orang yang tertentu mengenali dia. Dia bukan abang kita, bukan nak cerita kita. Ni kadang-kadang kita buat kerja sikit je, tulis dalam Facebook penuh. Bercerita ke sana ke sini. Kita tengok apa pesan Imam Hasanul Basri, tuan-tuan. Dia kata, jika manusia terlampau menunjuk ilmunya, ada ilmu, menunjuk, cerita, siapa nak ni hubungi saya, begitu macam tu. Promote diri, menunjuk ilmunya dan mengabaikan amal perbuatannya. Ilmu banyak, amal sikit. Dan kasih sayang hanya kerana lidah, dengan lidah saja. Sebut mulut manis, tapi penghayatan tak ada. Orang kena musibah di baling, tak berasa nak start motor pergi tengok pun, tak berasa nak bagi sumbangan pun. Cakap punya sedap, tolong. Tapi hanya lidah saja. Hati tak macam tu, tuan-tuan. Sedangkan dalam hatinya penuh dengan rasa kebencian, tak suka, tuan-tuan, dan memutuskan hubungan silaturahim. Apa kata Hasanul Basri? Maka mereka akan terkutuk, akan dilaknat oleh Allah, maka akan dipekakkan pada telinganya dan akan dibutakan pada pintu hatinya. Wal'iyadzubillah, tuan-tuan. Wal'iyadzubillah. Ini kadang-kadang dalam ilmu yang kita ada, jangan kita ada perasaan ujub, perasaan takabur dan sombong. Takut bimbang apa yang disebut oleh Sayyidina Ali, tuan-tuan. Dia kata tanda, 4 tanda orang tu riak. 4 tanda. Nak tengok kita ni riak tak riak.
takut bimbang kita main masjid pun kita ada riak pada kita. Yang pertamanya Sayyidina Ali menyebut bahawa dalam melakukan amal soleh ni dia rasa malas bila seorang-seorang. Seorang dia rasa malas. Main masjid tengok orang depan belakang dia pulun. Dan kalau tengah orang duk kuliah pun dia berkuliah sama. Dia pulun waktu nak baca kafi hari Jumaat contohnya. Orang buat kuliah sebelum Jumaat dia pun pederah surah kafi duk baca. Nah abang kata dia apa? Ni. Depan orang. Hari orang tak ada. Kafi yang boleh baca di rumah hang. Lepas subuh pun boleh baca. Tapi main nak baca derah masjid juga. Dengan orang kuliah. Ada tu. Ada. Tapi masa seorang-seorang tak punya suara pun. Itu dikira riak. Dan yang keduanya, apabila duduk depan orang, rajin, tertib, lendik. Depan orang baca Quran, belakang orang tak baca lah. Dikir apa? Hak baca Quran tadi riak. Riak ada pahala tak? Tak ada. Tak ada. Orang tengok nampak hebat lah. Tapi hakikatnya tidak ada pahala. Dan yang ketiganya, dia akan tambah hak baik tu apabila dipuji pada dia. Wih, hang baca Quran sedap no. Lagi pulun baca. Hang rajin sungguh nah. Lagi pulun. Hak dia pulun buat rajin tu kerana orang puji, dia keriak. Dan yang terakhirnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia buat amal soleh, tapi orang kutuk dia, kata dia, keji dia. Macam hang seorang yang boleh baca Quran, orang lain tak boleh baca ke? Seolah macam tu. Orang pergi apa? Torture dia. Waktu tu dia pun orang duk kacau dia, tu tak baca. Hang ni tak ada rumah ke? Kan duduk tikah masjid ya? Orang pergi kata gitu, dia niat tikah masjid. Lepas tu orang pergi kata macam tu. Lalu dia pun angkat muka hebat balik. Riak. Ya riak. Inilah perkara yang kita takut bimbang. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, masa ana ada 7 minit lagi yang diberi oleh Tok Imam. Berbalik kepada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit, dan insya-Allah dua panel akan kupas seluas-luasnya. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, seorang rasul yang paling mulia. Hijrahnya Nabi membawa agenda besar, tuan-tuan. Agenda apa dah? Agenda Islam. Apabila duduk di Mekah, tak boleh nak amal Islam, tuan-tuan. Pak-pak Quraisy tak bagi ruang peluang langsung menyakiti Rasulullah, menyakiti sahabat dan sebagainya. Ketika itulah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Cuma satu petikan yang ana cuba nak kongsi, tuan-tuan, itulah cerita Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik yang kita kata secara ringkasnya mengetahui tentang perjalanan Nabi dengan Abu Bakar daripada Gua Sur. Dia dapat kesan ikut ligan Nabi sampai dekat Nabi. Takdir Allah Ta'ala, kudanya terbenam kaki, tertungging, dia jatuh, tak putus asa lagi. Sebab Abu Jahal tawarkan siapa boleh bunuh Muhammad akan dihadiahkan 1000 ekor unta. Setengah riwayat kata 100 ekor unta. Pulun kali kedua, ligan sampai dekat dengan Nabi, kaki kuda terbenam dan jatuh. Korek balik kaki kuda sampai kali ketiga. Kali ketiga dia rasa ni bukan diarah. Benda pelik yang berlaku. Dan ketika kali ketiga, bukan sebelum dia nak korek kuda, dia panggil keluar. Panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta tolong. Minta tolong. Dia pun dah tahu dah, ni bukan manusia biasa. Dia minta tolong pada Nabi, jangan apa-apakan dia. Dia pun tahu dah. Dia kata ambillah semua, apa barang dia ambillah semua, tapi jangan apa-apakan dia. Nabi SAW bukan ambil kesempatan. Dia kata bolehlah Suraqah, hang balik ni, hang balik ke Mekah, buat dek saja, buat macam tak jumpa apa aku. Kalau kamu boleh merahsiakan perjanjian di antara kita ini, kamu akan dihadiahkan gelang yang dipakai oleh Raja Kisra. Suraqah dalam bengong tadi. Rasulullah dia kata, Kisra mana ya Muhammad? Kisra mana? Dia kata, Kisra Raja Parsi ke? Rasulullah kata, ya.
Dia lagi bingung. Nabi Muhammad makan pun tak cukup, nak dipakaikan gelang yang dipakai oleh Maharaja Parsi. Tapi cuma meyakinkan dia sikit apabila tengok kuda tu. Dalam kita kata duk bengong tu, dia balik. Dan kalau dah tenang tuan-tuan, lepas tu dia berhijrah ke Madinah. Akhirnya memeluk Islam, hidup dengan Rasulullah. Lupa tuan-tuan. Hidup dengan nikmat bersama diri Rasulullah, tengok Rasulullah, jumpa Rasulullah, makan dengan Rasulullah, dengar sabda-sabda ni, lupa. Hidup dia di zaman Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Hidup dia di zaman Abu Bakar sampai Abu Bakar wafat. Sonok dengan Islam, hidayah Allah bagi. Hidup di zaman Umar. Di zaman Umar inilah satu, kita kata, di antara kerajaan Khalifah Umar menjatuhkan kerajaan Parsi. Peperangan yang sangat dahsyat. Bilangan Islam yang sedikit, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Bilangan orang Islam tak banyak pun. Lebih kurang 40,000 berhadapan dengan 120,000 tuan-tuan. Islam menang. Bukan setakat menang, menjatuhkan imej Raja Parsi, bawa balik pakaian-pakaian Raja Parsi, balik ke Madinah. Cuba dan segalanya. Dan ketika itulah Sayyidina Umar panggil Suraqah bin Malik. Panggil di depan sahabat-sahabat Nabi. Memperkenalkan, inilah gelang yang dipakai oleh Raja Kisra. Inilah pakaian mewah yang dipakai oleh Raja Kisra. Sayyidina Umar kata, Rasulullah telah bersabda dan berjanji kepada Suraqah bin Malik, bersaksilah pada hari ini. Cuma Sayyidina Umar minta izin untuk nak pakaikan. Rasulullah tak pakai, tapi Sayyidina Umar nak pakaikan kepada Suraqah bin Malik. Apa yang disabdakan oleh Nabi tak berlaku di zaman Nabi, tak berlaku di zaman Abu Bakar, tetapi berlaku di zaman Umar. Sebab tu ayat yang nak baca di awal, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua ada tutur kata yang keluar pada mulut Nabi bukan nafsu, melainkan semua adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Terbukti betul. Bertambahlah iman Abu Bakar, Umar, bertambahlah iman yang ada pada Suraqah. Dan apabila sampai ke Madinah tuan-tuan, apa Nabi buat dulu? Di antara perkara besar yang dibuat oleh Nabi ialah membina masjid. Di antara perkara kedua yang dibuat oleh Nabi, menyatu padukan Ansar dan Muhajirin, duk berkelahi punya lama. Dan yang ketiganya, Nabi membetulkan ekonomi Madinah. Ringkas-ringkas dia orang kahurai. Sebab tu Allah sebut alladzina immakannahum fil ard aqamus salah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Apabila Nabi duduk di Mekah tak boleh buat apa. Kuasa politik dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Pergi ke Madinah, Nabi dilantik menjadi ketua di Madinah. Ada kuasa politik. Ansar dan Muhajirin telah berbai'ah dengan Nabi. Lantik jadi ketua. Apabila Nabi diberi ketua, apa Nabi buat dulu? Aqamus salah. Dalam arti kata, buat masjid dulu. Buat masjid dulu. Ini asas pembinaan. Apa masjid ni? Nak bawa manusia supaya rokok sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kuasa yang pertama, mesti bawa rakyat supaya kenal Allah. Aqamus salah wa atuz zakah. Zakat mana? Nabi apabila sampai di Madinah, kita tahu bahasa ketika itu ekonomi Madinah dikuasai 100% oleh orang Yahudi. Dengan sistem ribanya, dengan sistem kita kata penindasannya. Lalu Nabi membetulkan dengan perniagaan cara Islam. Hantar sepada dulu Abdurrahman bin Auf terakah masuk. Selepas tu kita tengok berjayanya perniagaan. Kita tahu di antara ahli ekonomi ni kita kata Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Umar kaya, Sayyidina Osman kaya, Sayyidina Ali pun kurang sikit lah. Abdurrahman bin Auf ni orang banyak duit tuan-tuan.
Banyak duit. Sehingga kan Sayyidina Osman dengan kekuatan ekonomi, duit ada, beli telaga Yahudi dikenal Bi'rul Osman hari ni. Beli. Yahudi dah jual separuh. Tapi dengan iman yang ada Sayyidina Osman dia beli untuk nak tolong orang Islam. Kaya sahabat, kaya tolong orang Islam. Kita hari ni kaya tindas orang Islam, pijak orang Islam. Tu beza nah. Zaman kita ni banyak orang kaya, tapi kaya yang tidak membantu Islam, yang tidak tolong Islam. Kaya sahabat, tolong tu. Ayat nak kena beli. Beli telaga separuh. Kira macam separuhnya lah, kira hari. Kita kata 7 hari. Sayyidina Osman ambil 3 hari. Yahudi 4 hari. Tapi Sayyidina Osman macam mana? Cerdik. Tu kata cerdik ni. Islam kena jadi cerdik. Dengan 3 hari dia tu, dia untuk orang Islam, hampa pergi ambil semua. Tak sah bayar. Aku bagi percuma. Lepas tu esok hari yang Yahudi nak berniaga pula 3 hari lepas tu, tak laku yang dia. Pakat ambil simpan habis dah. Lepas tu tengok hari gilak sampai hari Usman pula, pakat berderu pergi ambil pula. Oh, dia kata macam ni mampu aku. Lah kali daripada aku nak rugi teruk, aku jual semua. Sayyidina Usman beli semua. Beli semua, dia wakafkan untuk orang Islam seluruhnya. Tu dia tuan-tuan. Wakaf seluruh untuk orang Islam. Pakai. Tengok. Islam sahaja yang mampu untuk mengatasi ekonomi Yahudi ini. Termasuk Abdul Rahman bin Aus. Dikenali saudagar khubz, roti tuan-tuan. Pergi berniaga roti di tengah-tengah pasar dengan orang Yahudi. Orang Madinah kata, hang ni boleh ke? Dia kata, mai cuba dulu bahasa kita. Pergi berniaga dengan amanah tuan-tuan. Terkenal dengan saudagar khubz, tokai roti paling kaya tuan-tuan. Pukul habis puak-puak Yahudi tuan-tuan. Jadi Rasulullah, jangan kita anggap Islam ni tidak mementingkan ekonomi. Cuma ahli lah tuan-tuan. Kalau tok imam tuan-tuan nak sopi berniaga juga, lingkup masjid. Ada ahli-ahli dia, kepakaran dia. Dan yang hak kaya tu jangan tinggal tok imam pula. Semuanya hentak lembu 2-3 ekor buat korban. Tahun depan lah, tahun ni dah lepas lah. Atau nak nampak kulit menuhi maulud nanti ni, hentak seekor 2 ekor lembu. Itu. Ini asas yang dibina oleh Nabi. Apabila berkuasa, bina masjid, perbetulkan ekonomi dan menyatu padukan di antara Ansar dan Muhajirin. Di kita sambut hijrah ni, hijrah kita adalah perpaduan tuan-tuan. Hijrah kita adalah untuk menyatukan ummah, untuk memperkuat kukuhkan kedudukan Islam. Bukan kita sambut hijrah pakat berkeli hanggu, pakat mengata hanggu. Dah. Islam yang dibawa oleh Nabi, yang kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agama perpaduan tuan-tuan. Agama yang membawa kepada kesatuan. Jadi kita fikir masing-masing balik kepada wa makhtalaftum fi syai' farduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kamu ni berbalah sesama, kembalilah kepada Quran, kembalilah pada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah kekuatan Allah bagi pada kita. Jadi Allah masa tidak mengizinkan, minta maaf, iman dah terlebih terlajak. Jadi mudah-mudahan apa yang disebut itu menjadi manfaat untuk kita bersama. Man amila salihan fali nafsih, barang siapa melakukan kebaikan keberuntungan dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha, barang siapa melakukan keburukan dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa ma rabbuka bidzallalil 'abid, sesungguhnya Allah tidak sama sekali melakukan penganiayaan, kezaliman kepada hamba-hambanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidi Uthman, Sayyidi Uthman.
وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. الله muslimin muslimat tidak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian.